Assalamualaikum and hi. Hari ini kita nak bercakap tentang etika hormat menghormati dalam menuntut ilmu. Hormat menghormati merupakan salah satu etika penting dalam kehidupan. Generasi muda pada masa kini dilihat kurang menitik beratkan etika hormat menghormati dalam menuntut ilmu. Jadi mereka tidak begitu cakna tentang betapa pentingnya etika hormat menghormati tersebut. Jadi, apakah etika hormat menghormati dalam menuntut ilmu pengetahuan? Jom kita tengok. Etika hormat membawa maksud penjagaan sesama manusia melalui ekspresi rasa hormat dan kebaikan yang mendalam. Menuntut ilmu merupakan suatu usaha seseorang untuk mengubah tingkah laku menjadi lebih baik kerana dasarnya ilmu menunjukkan jalan kebenaran dan meninggalkan kejahilan. Antara faktor-faktor kenapa perlunya etika hormat dalam menuntut ilmu adalah kerana dengan sikap hormat yang wujud di antara pelajar iaitu guru dengan pelajar, maka ia akan memudahkan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Hal ini sangat penting kerana apabila pelajar tidak mempunyai rasa hormat terhadap guru mereka, maka akan berlaku segala perlakuan ataupun kejadian yang tidak elok yang boleh mencemarkan imej guru maupun pelajar di mata masyarakat. Selain itu, pelajar memiliki etika hormat dalam menuntut ilmu juga akan dapat mengembirakan hati guru mereka kerana ia merupakan sebahagian daripada usaha untuk mendapat keberkatan daripada mereka. Faktor pentingnya etika hormat dalam menuntut ilmu ialah melahirkan individu yang berkepribadian tinggi. Di Malaysia, agama Islam merupakan agama persekutuan. Sebagai umat Islam, kita telah belajar bahawa pentingnya sikap hormat terhadap guru semasa menuntut ilmu supaya dapat menjadi individu yang berkepribadian tinggi dan berakhlak mulia. Namun begitu, etika hormat dalam menuntut ilmu kian luntur dalam masyarakat kini disebabkan oleh tiadanya kekuatan etika keimanan bagi orang Islam dan tiadanya kepercayaan kepada Tuhan bagi orang bukan Islam. Ianya bimbang kerana boleh menggugat perpaduan dan peradaban di Malaysia yang telah wujud sejak sekian lama. Beralih pula kepada langkah meningkatkan etika dalam menuntut ilmu, iaitu memperbanyakkan anjuran program pembentukan akhlak yang menerapkan penghayatan dan pendidikan Islam seperti di sekolah. Hal ini kerana prinsip Islam yang menekankan soal kejujuran, tanggungjawab, saling menghormati dan sebagainya mampu melahirkan generasi yang mantap dan nilai profesional yang tinggi sekaligus melahirkan pemimpin yang berintelektual, bertamadun dan dihormati. Okey, salah satu langkah untuk meningkatkan etika dalam menuntut ilmu ialah memperbetulkan niat dalam menuntut ilmu. Hal ini kerana setiap individu perlu mempunyai niat yang betul dan ikhlas dalam menuntut ilmu supaya kita dapat mendalami ilmu itu lebih dalam serta memahami ilmu itu tersebut serta dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Contohnya dengan menuntut ilmu, kita akan mendapat aura-aura positif dalam ilmu tersebut serta akan mengajar kita supaya menjalani kehidupan lebih baik. Okey, pembentukan niat ini amat penting kerana merupakan adat dalam menuntut ilmu, kerana sekiranya kita tidak mempunyai niat yang betul, sudah pasti kita akan terpesong, kita tidak akan menuntut ilmu bersungguh-sungguh serta kita tidak akan menghormati guru kita dan kita akan berkurang ajar. Disebabkan itu niat ini penting dan dengan niat ini kita akan lebih beradab, bersopan santun terhadap guru, kawan-kawan dan rakan seperjuangan kita dalam menuntut ilmu. Masalah ke apa? Saya tak ada masalah. Kamu tak ada masalah. Paper kamu fail lagi kali ni. Macam mana kamu boleh fail? Kenapa saya fail? Saya fail sebab cikgu yang failkan saya. Takkan tu pun tak boleh fikir. Aduh, bajet gugut dia ni. Kamu hormat sikit saya sebagai cikgu kamu, okey? Hormat cikgu. Oi, kau dengar Bapak aku pun aku tak hormat, apa kejadannya aku dah hormat kau? Kurang ajar. Okey, dapat saya simpul daripada video sebentar tadi menunjukkan seorang pelajar yang tidak menghormati gurunya. Dia meninggikan suara kepada gurunya apabila gurunya itu menanyakan kenapa dia gagal dalam peperiksaan kali ini. Bahkan dia menyalahkan gurunya kerana dia gagal dalam peperiksaan kali ini. Malah dia juga tidak menghormati ayahnya. Okey, di sini dapat kita lihat bahawa pelajar itu sangat bersifat kurang ajar dan meninggikan suara terhadap gurunya. Di sini kita sebagai seorang pelajar perlu menitik beratkan sifat hormat menghormati kepada guru kita, ilmu yang kita pelajari agar dapat keberkatan dalam hidup kita. Apabila kita tidak menghormati guru kita, ilmu yang kita pelajari, maka dia ada keberkatan dalam diri kita. Apabila kita menitik beratkan sifat hormat menghormati, etika hormat menghormati,
nanti, maka generasi akan datang akan menjadikan kita sebagai satu contoh yang baik, tauladan yang baik, supaya akan melahirkan masyarakat dan perpaduan yang baik. Hilangnya etika hormat dalam menuntut ilmu juga mampu mendatangkan kesan. Antaranya ialah memberi kesan kepada tahap perkembangan dan kemajuan sosial seseorang individu dan mengganggu pembentukan masyarakat yang saling menekankan nilai positif dalam diri. Hal ini disebabkan oleh ilmu yang dipelajari tidak dapat difahami dan dikuasai dengan sepenuhnya. Jika dilihat kepada aspek kesopanan dan kesusilaan di dalam rukun negara, di mana aspek ini melibatkan tingkah laku dan tutur kata seseorang yang akan membentuk individu berdisiplin dan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang berbudi bahasa, di mana ia dapat dilihat bahawa jika tiadanya aspek kesopanan dan kesusilaan ini akan menyebabkan lunturnya sikap disiplin di kalangan masyarakat yang membawa kepada berkurangnya bilangan anak muda yang menerapkan sikap hormat dalam diri. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini ialah etika dan hormat ini harus diterapkan dalam menuntut ilmu. Setiap pelajar harus dididik dengan etika dan hormat kerana terdapat keberkatan ilmu di situ berdasarkan panduan dan nasihat Rasulullah SAW. Dengan menuntut ilmu ini dapat melahirkan masyarakat yang berilmu dan menjamin kesejahteraan negara. Jadi tidak hairanlah jika dapat membina peradaban negara yang mantap. Yusuf pernah berkata, "Jadikanlah aku seorang bendaharawan negara iaitu negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah seseorang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Surah Yusuf ayat 55. Sekian, terima kasih.